Dalam hadis ni kita dah faham dah bahawa walaupun kita terseksa, sakit, pedih, Nabi kata fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang sedikit itu. Namun begitu tuan-tuan, untuk masuk kumpulan ghuraba ini, dia ada sifat-sifat dia. Jangan kita masuk kumpulan yang sedikit tapi sifat-sifat mereka tu tak ada. Ya, kita masuk kumpulan Islam, tapi sayang akhlak kita tidak seiring dengan apa yang Nabi sebut ciri-ciri kumpulan ghuraba ini. Saya nak bacakan dalam kitab ini, dibawakan hadis-hadis Nabi menceritakan apakah ciri-ciri kumpulan ghuraba ini, sehingga Nabi kata mereka ini Allah akan bagi syurga buat mereka. Ya, baik. Wa min huliyati haula'il ghuraba'in nazai wa ma qila fihim. Ya, setengah daripada perhiasan-perhiasan kumpulan ghuraba itu, yang ganjil itu, maka dikatakan pada mereka, yang pertama sekali ciri-ciri mereka itu qalilun, mereka itu sedikit bilangannya. Ya, sedikit bilangannya. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, qila wa manil ghuraba, siapakah ghuraba itu ya Rasulullah? Nabi kata nasun solihuna, mereka ialah orang-orang yang soleh. Qalilun fi nasin su'in kathirin man ya'sihim akthar mimman yuti'ihim. Ya? Mereka itu ialah orang-orang yang soleh. Ramai orang yang tak suka kepada mereka, sedikit orang yang suka kepada mereka. Ramai orang yang menentang mereka, sedikit orang yang mengikut mereka. Ini ciri dia. Jadi bila kita faham ciri ini tuan-tuan, kita kena sedar, kalau kita buat ceramah macam ni sikit dia datang, ini ciri dia lah tu. Dia dah tu. Ya, tapi tidak bermakna kita kekalkan dengan sedikit, ya, kita berusaha untuk dapatkan seberapa banyak orang-orang yang duduk dalam perjuangan Islam ini. Tetapi kalaulah kesukaran mendapatnya, memang itulah cirinya. Karena kita kena ingat, dalam perjuangan Islam ini bukan sedikit dan banyak itu yang menjadi penentu kepada kemenangan. Hatta kalau perlawanan antara Islam dengan musuhnya secara pilihan raya demokrasi, bukan sedikit atau ramai penentu kemenangannya. Tengok baru-baru ini golongan Islam ramai, golongan yang tak suka sedikit, tapi menang juga dia bang. Dia buat cara menipu. Nampak tu? Ramai dah baru ni, tapi dia menipu, menang juga dia. Bukan sedikit, bukan ramai penentunya, tetapi penentuannya terletak pada ketakwaan kita kepada Allah. Kan Allah Ta'ala dah ingatkan kita, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa ramaikah kumpulan yang sedikit berjaya mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Dalam peperangan Mu'tah, ketika Abdullah bin Abi Rawahah, Ja'far At-Tayyar, ya, Zaid bin Thabit memimpin 1000 orang tentera Islam pergi ke medan Mu'tah, berdepan dengan 3000 orang tentera musyrikin. Bila ditanya, wahai Abi Rawahah, macam mana ni? Tentera mereka ramai, kita sedikit. Apa kata Abdullah bin Abi Rawahah? Wallahi, demi Allah, la nuqatiluhum bi adadina, walakin nuqatiluhum bi akidatina. Kita bukan memerangi mereka dengan jumlah kita, tetapi kita memerangi mereka dengan akidah kita. Ini mesti difahami. Tabiat perjuangan Islam mesti dipahami begitu. Sebab ini perjuangan Islam milik Allah, dia bukan milik manusia. Kalaulah perjuangan Islam ini milik manusia, saya lihat umat Islam tak mungkin boleh menang. Kalau perjuangan Islam ini milik manusia, kemenangannya ditentukan oleh manusia, umat Islam tak mungkin boleh menang dari dulu sampai sekarang. Perang Badar,
Tak mungkin Islam boleh menang 1000 lawan 300. Tapi dalam peperangan Badar, perjuangan Islam itu dimiliki oleh Allah. Allah nak bagi menang walaupun orang Islam sedikit. Dalam peperangan Zallaqah yang selalu saya cerita pada tuan-tuan, orang Islam jumlahnya 30.000, orang musyrikin Kristian jumlahnya 100.000. Kalau perjuangan ini dimiliki oleh manusia, takkan mungkin 30.000 boleh kalahkan 100.000. Dalam peperangan Zallaqah, orang Kristian 100.000, Islam 30.000, orang Kristian kalah. Yang boleh balik ke rumah mereka dengan selamat hanya 7 orang sahaja. Kalaulah perjuangan itu dimiliki oleh manusia, tak mungkin orang Islam boleh menang kat situ. Jadi perjuangan Islam ini milik Allah. Kemenangannya dari Allah. Sebab itu janganlah bila Islam itu menang, itu saya punya kerja lah tu. Itu kami punya kebijaksanaan Allah dalam mengatur strategi. Ya, mengatur itu penting, tetapi kemenangan itu milik Allah. Perjuangan ini dimiliki oleh Allah, bukan kita. Berbeza tuan-tuan antara perjuangan Islam dengan perjuangan yang tidak Islam. Sebab itu kita tidak menipu. Bagi kita, kemenangan itu datang dari Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah. Bila kita menipu, maka Allah akan jauh dari kita. Ya, baik. Jadi kumpulan ini, cirinya yang pertama, mereka itu sedikit sahaja. Sedikit pun tak apa, Allah boleh beri kemenangan, insya-Allah. Kadang-kadang dengan seorang kalah orang-orang yang jahat ini, dengan seorang aja Allah boleh buat. Ya, ini semua kuasa Allah. Kewajipan kita hanya menggerakkan perjuangan ini. Nanti Allah akan berikan markah dan kemenangannya. Baik, sifat yang kedua, mereka itu ialah orang yang melakukan pembaikan dan pemulihan ketika orang lain melakukan kerosakan. Nabi pernah ditanya, siapakah ghuraba itu? Nabi kata, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Mereka ialah orang-orang yang membaiki perkara yang telah manusia rosakkan selepas aku daripada sunnah aku. Nabi SAW datang, dia dah ajar kita ajaran Islam terang benderang macam matahari. Datang pengganas-pengganas ini, perompak-perompak ini, penjenayah-penjenayah ini, rosakkan habis agama. Tuan-tuan tak perasan? Kumpulan-kumpulan nasionalis, kumpulan-kumpulan kebangsaan, bagaimana mereka merosakkan agama. Habis rosak agama. Saya ingat lagi masa saya berada di sekolah rendah dan sekolah menengah dulu. Ya, belajar agama seminggu 2 kali je. Bila kita belajar sejarah, saya ingat lagi buku Ji Tambi Rajah yang tulis buku sejarah yang saya baca tu. Ada lagi buku tu. Masa tu kita belajar tokoh-tokoh dunia. Bermula dengan Stanford Raffles, belajar. Ya, kita belajar George Washington, Florence Nightingale. Semua tu muka surat pertama. Bila muka surat pertama, bulan Januari baca. Masa tu cikgu pun tengah semangat, budak pun tengah semangat. Tiba tang Nabi Muhammad, ujung aja tu. Kadang-kadang cikgu masuk pun sekadar nak habiskan silibus supaya masuk dalam peperiksaan. Bila bab Nabi Muhammad, ujung sekali Ji Tambi Rajah letak. Nampak? Kan rosak agama tu. Tadi saya berjalan dengan kawan-kawan dari Syria. Mereka menceritakan bagaimana Syiah di Syria merosakkan Islam. Sebelum peperangan berlaku, bagaimana mereka rosakkan pemikiran orang-orang Syria. Sebab itu tak heran tentera-tentera Bashar Assad ini bukan saja di kalangan orang Syiah, tetapi ada juga di kalangan ahli sunnah, tetapi ahli sunnah yang telah dirosakkan fikiran dia. 50 tahun
Hizbul Ba'as, rosakkan agama. Saya pernah duduk di sana dan saya lihat. Kita lihat bagaimana mereka masukkan pelajaran agama ni seminggu sekali je belajar. Yang lebih ada pelajaran civic. Civic itu habis dibawa kata-kata Hafiz Al-Assad. Hafiz Al-Assad kata begini, Bashar Al-Assad kata begini. Yang dipelajari semua kata-kata mereka yang jauh menyimpang daripada agama. Maka terbentuklah apa yang disebut sebagai Talai'ul Ba'ath, pucuk-pucuk Ba'ath, yang hari ini menjadi penyokong kuat kepada tentera-tentera mereka. Padahal mereka itu ahli sunnah. Macam mana orang ahli sunnah boleh membunuh ahli sunnah yang lain? Tidak heran kerana mereka ini merosakkan agama. Kumpulan ghuraba ini, ketika orang lain merosakkan agama, merosakkan sunnah Nabi, mereka bangun membetulkan segala kerosakan yang ada. Kita tengok di Malaysia 20 tahun dulu, bukan mudah untuk kita menyebut perkara politik dalam masjid. Sebab zaman itu orang menyangka bahawa Islam itu tempatnya di masjid, politik itu letaknya di parlimen. Ketika itu orang menyebut politik suku, agama suku, ini realiti 20 tahun yang lalu. Mengapa benda ni berlaku? Kerana fahaman-fahaman asing yang diserapkan ke dalam diri umat Islam. Fahaman ini bermula dengan fahaman Kristian. Kristian memang macam tu. Selepas revolusi yang berlaku di Eropah, mereka menggulingkan gereja, lalu mereka menetapkan padri-padri duduknya di gereja. Adapun urusan politik jangan masuk campur. Da'ma lil kaisar lil kaisar, da'ma lillah lillah. Biarkan apa politik untuk orang politik, dan agama untuk tok-tok imam, tok padri dekat gereja. Akhirnya politik dan agama diasingkan. Itulah dibawa masuk ke negara kita. Akhirnya tuan-tuan, kita dapat melihat, bila orang melihat tok-tok guru masuk bertanding, orang mula takut. Boleh ke tok guru yang baca doa talqin ni memerintah? Bila ajak marilah kita menyokong tok-tok guru kita, kita hantar tok guru kita ke parlimen, kami tak berani. Nanti kalau tok guru jadi wakil rakyat tempat kami, nanti habis elektrik dipadamkan. Sebab zaman Nabi mana ada elektrik, mereka ni mesti nak guna lilin juga. Benda ini mungkin kita ketawa dengar, tapi dia berlaku di tempat kita. Sebab apa? Ada orang yang merosakkan agama. Kita boleh lihat. Tapi alhamdulillah, bangun golongan-golongan muslihun membetulkan balik perkara ini. Alhamdulillah, selepas 20 tahun perjuangan dijalankan, hari ini orang yang dulu kata politik suku, agama suku, dia sudah pun dapat menerima bahawa Islam itu sebahagiannya ialah politik. Politik itu sebahagian daripada Islam. Alhamdulillah. Ya, jadi kumpulan ghuraba ini kerjanya buat pembaikan. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk kumpulan ini, bolehlah, kena buat perkara-perkara pembaikan. Orang lain sebut informasi. Informasi ke? Reformasi. Apa pula, ikutlah. Jangan farmasi sudah. Yang penting kita buat pembaikan. Pembaikan dalam erti kata Islam, bukan pembaikan dalam erti kata pandangan barat. Kita kena ingat, al-hasanu ma hasanat syariah. Yang baik itu apa yang syariat kata baik. Wal qabihu ma qabbahat syariah. Yang buruk itu apa yang syariat kata buruk. Jadi pembaikan yang kita nak buat mesti selaras dengan apa yang dipersetujui oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.